Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Najmuddin bin Ahmad Zawawi. Nombor metrik 2021106075. Untuk hari ini saya akan membentangkan dua presentation. Yang pertama adalah berkaitan dengan saya punya assignment dan yang kedua adalah berkaitan dengan saya punya artikel review. Untuk assignment bertajuk Nabi Ilyas alaihi salam. Okay. Pembentangan ni untuk cikgu saya iaitu saya punya lecturer iaitu Muhammad Nazri bin Muhammad Zaini. Okey, untuk seterusnya. Okey, untuk slide yang kedua adalah berkaitan dengan pengenalan dalam assignment saya. Yang pertama ialah Nabi Ilyas merupakan antara 25 orang nabi yang diceritakan dalam Al-Quran. Seterusnya, Nabi Ilyas diutuskan adalah untuk menyebarkan dakwah yang diperintahkan oleh Allah. Seterusnya, Nabi Ilyas merupakan daripada suku Zebulon dan Nabi Ilyas berdakwah kepada kaumnya yang merupakan penduduk Baalba. Okey, seterusnya kaum Nabi Ilyas adalah Bani Israel yang mana ketika itu dalam keadaan sesat kerana menyembah berhala Baal. Okey. Untuk kajian ini saya menggunakan kaedah kuantitatif iaitu pensampilan data dan daripada rujukan-rujukan buku dan internet. Okey, untuk seterusnya. Okey, berkaitan dengan kajian Nabi Ilyas ini, dalam kajian saya ini terdapat 8 isi penting. Yang pertama adalah salasilah berkaitan dengan Nabi Ilyas. Yang kedua, kisah Nabi Ilyas dalam Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, kisah Nabi Ilyas berdasarkan kisah-kisah Israiliyat. Yang keempat, gejala kaum Nabi Ilyas di zaman moden. Yang kelima, mukjizat Nabi Ilyas dan dalam sains. Dan yang keenam, pandangan agama lain terhadap Nabi Ilyas. Yang ketujuh, sikap Nabi Ilyas menurut hablum minallah minannas wa minal alam. Dan yang terakhir pula ialah bukti atau penemuan sejarah berkaitan dengan Nabi Ilyas. Okey, saya akan membentangkan tentang isi-isi ini dalam slide yang seterusnya. Baiklah, untuk isi yang pertama berkaitan dengan salasilah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah anak lelaki kepada Yasin bin Finash, bin Azhar bin Harun, bin Imran dan salah satu keturunan keempat daripada Nabi Harun. Nama ayahnya ialah Yasin bin Finash. Okey. Seterusnya Nabi Ilyas diutus untuk menjadi pembimbing bagi kaum Yordan di daerah Balba sebelah barat Damaskus, yang mana kaumnya adalah dari Bani Israel yang menyembah berhala ketika itu. Okey. Seterusnya untuk isi yang kedua ialah kisah Nabi Ilyas dalam Al-Quran dan Hadis. Okey, terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Ilyas ini. Antaranya, yang pertama daripada surah Al-Saffat ayat 123 hingga 132. Dalam surah ini menceritakan tentang kisahnya dalam berdakwah kepada kaumnya di kota Balba. Okey, seterusnya adalah surah Al-An'am ayat 85. Dalam surah ini pula menceritakan tentang Nabi Ilyas ialah seorang hamba yang soleh. Dalam surah yang kedua. Okey, seterusnya. Untuk isi yang ketiga ialah berkaitan dengan kisah Israiliyat Nabi Ilyas. Dalam kajian saya, terdapat beberapa kisah yang saya temui tentang Israiliyat ini. Yang pertama adalah terdapat kisah yang mengatakan bahawa Nabi Ilyas ini merupakan penjaga tanaman, tumbuhan dan hutan. Kepercayaan ini banyak dibawa oleh orang-orang yang mempercayai Nabi Ilyas mampu mengawal tumbuhan. Okey, seterusnya adalah kisah yang lain pula adalah pendapat mengatakan Nabi Ilyas masih hidup dan ditempatkan di suatu tempat jagaan Allah. Okey, untuk isi yang keempat tentang gejala kaum Nabi Ilyas pada zaman moden ini. Okey. Dalam kajian ini saya mencari tahu tentang perbuatan kaum Nabi Ilyas pada zaman dahulu dan telah mendapat tahu bahawa gejala mereka adalah menyembah berhala Baal. Okey. Berdasarkan kajian saya menemui gejala ini masih terjadi dan dapat dilihat melalui gejala masyarakat kini. Di dunia ini masih ada lagi yang menyembah berhala dan menganggap berhala sebagai Tuhan seperti agama Kristian, Hindu dan Buddha. Ini menyerupai apa yang dibawa oleh ajaran Nabi Ilyas itu. Okey, seterusnya. Baiklah, untuk slide seterusnya adalah isi 5 dan isi 6. Untuk isi 5 yang mengisahkan tentang mukjizat Nabi Ilyas. Okey. Mukjizat merupakan suatu kehebatan dan kurniaan oleh para nabi dan rasul sebagai bantuan daripada Allah. Okey, terdapat beberapa mukjizat Nabi Ilyas yang saya dapat temui. Yang antaranya, yang pertama adalah mampu mendatangkan kemarau dan hujan. Okey. Seterusnya adalah boleh mendapatkan makanan walaupun kemarau. Seterusnya dapat sembuhkan penyakit yang kronik dan dapat menghidupkan orang yang mati. Okey, mampu mendengarkan kemarau dan hujan. Dalam keadaan
dalam keadaan biasa ni macam mana seseorang tu mampu untuk mendatangkan kemarau sedangkan dia tidak ada kuasa. Inilah merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ilyas. Dengan berdoa saja dia mampu mendatangkan kemarau dan mampu mendatangkan hujan. Okey. Dan dapat mendapatkan makanan walaupun dalam keadaan kemarau. Ini sangat-sangat hebat sebenarnya. Walaupun dalam keadaan kemarau, tak ada makanan kat mana-mana, tapi Nabi Ilyas mampu mendapatkan makanan itu. Hanya dengan meminta bantuan daripada Allah. Allah memberikan mukjizat kepadanya dan dia dapat makan dengan kenyang. Okey. Seterusnya dapat menyembuhkan penyakit yang kronik. Okey, kita dapat tahu penyakit ni sebenarnya sangat susah untuk dirawat. Lebih-lebih lagi penyakit yang kronik yang tiada ubat. Tetapi Nabi Ilyas mampu untuk mengubati seorang yang dipanggil Nabi Ilyasa, iaitu pengganti kepada Nabi Ilyas. Dia dapat menyembuhkan penyakit kronik ketika itu. Seterusnya adalah dapat menghidup orang yang mati. Ini pun sama. Bila orang yang mati tu, matilah. Mana boleh hidup balik kan? Tapi dengan mukjizat Nabi Ilyas ni, dapat hidupkan semula. Dia dengan berdoa kepada Allah supaya dihidupkan kembali orang yang telah mati tu. Seterusnya adalah isi 6. Berkaitan dengan pandangan agama lain terhadap Nabi Ilyas. Okay. Terdapat pandangan agama lain tentang Nabi Ilyas yang mengangkat Nabi Ilyas sebagai penyelamat mereka dan akan membawa mereka menuju ke syurga. Dalam agama itu juga, mereka menyembah dan mengagungkan Nabi Ilyas sebagai Tuhan mereka kerana menganggap Nabi Ilyas mampu memberikan keberkatan dan syurga. Itu merupakan pandangan agama lain terhadap Nabi Ilyas, yang menganggap Nabi Ilyas ni sebagai Tuhan mereka. Okey, baiklah. Untuk slide yang seterusnya adalah berkaitan isi 7 dan isi 8, iaitu isi yang terakhir. Okey. Isi ke-7 iaitu sikap Nabi Ilyas alaihi salam. Dalam kajian saya tentang Nabi Ilyas ni, saya mendapat tahu Nabi Ilyas mempunyai akhlak yang elok. Antaranya yang pertama, Nabi Ilyas merupakan antara Nabi yang soleh dan beriman seperti yang diceritakan dalam surah Al-An'am ayat 85. Seterusnya, Nabi Ilyas merupakan Nabi yang sangat penyabar kerana sentiasa sabar dengan kaumnya yang degil dan selalu mencabarnya. Nampak tak? Nabi Ilyas orang yang sabar sebenarnya. Sebab apabila dia berdakwah, kaumnya selalu menyerangnya, mengutuknya dan mencacinya. Tapi dia tetap sabar. Dia tidak minta bala daripada Allah untuk terus hancurkan kepada kaumnya. Dia tidak minta. Tapi dia meminta supaya kaumnya untuk berubah. Okay, untuk isi yang ke-8, iaitu bukti atau sejarah peninggalan Nabi Ilyas. Okay. Untuk kajian ini, saya mendapati terdapat peninggalan yang dilakukan umat terdahulu. Antara buktinya ialah peninggalan artifak dan patung sembahan. Seterusnya adalah patung sembahan ini mencerminkan gejala kaum Nabi Ilyas yang menyembah berhala sebagai Tuhan. Okay. Jelaslah kisah Nabi Ilyas dan kaumnya yang degil adalah benar dan bukan rekaan semata-mata kerana kita dapat melihat bukti-bukti yang terdapat sekarang menyerupai apa yang terjadi dahulu. Pastinya apa yang diikuti dahulu adalah pembawaan kepada sekarang. Itulah merupakan bukti sejarah Nabi Ilyas ni merupakan sesuatu yang benar. Okay. Seterusnya. Okay, baiklah, ini merupakan slide yang terakhir, iaitu kesimpulan. Sebagai umat Islam yang percaya dan yakin terhadap Nabi utusan Allah, kita perlulah mengetahui sedikit sebanyak tentang peribadi dan kisah-kisah yang terjadi kepada para Nabi dan Rasul terdahulu. Hal ini kerana dengan kita mengetahui kisah-kisah dan peribadinya, ini menunjukkan kita percaya dan cinta akan Nabi kita yang telah berkorban untuk teruskan dakwah dan menjalankan perintah serta suruhan Allah. Itu saja berkaitan dengan assignment saya dan presentation saya untuk bab yang pertama. Saya akan teruskan dengan bab yang kedua, iaitu artikel review. Okey, untuk slide yang ni sudah tamat. Terima kasih. Baiklah, ini merupakan pembentangan kedua, iaitu ulasan artikel. Okey, untuk ulasan artikel ni, tajuk saya adalah merosot pengaruh Hindu Buddha di Kedah Tua dan satu analisis politik dan budaya. Okey, seterusnya. Baiklah, slide yang kedua merupakan pengenalan, iaitu pengenalan artikel review dalam saya punya artikel. Okey, artikel review ni. Okey, yang pertama adalah tujuan ulasan ini dilakukan, iaitu ulasan ini dilakukan adalah untuk memberikan ulasan dan komentar kepada artikel yang telah dipilih sebagai ulasan kajian saya. Ulasan ini dilakukan untuk menilai kekuatan kelemahan artikel yang hendak ditulis. Okey. Seterusnya, bilangan penulis artikel. Dalam kajian ini saya mendapati ada
tiga orang penulis dalam pembuatan artikel merosotnya budaya Hindu-Buddha ini. Okey, seterusnya adalah kaedah yang digunakan. Pengulas menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif untuk mencari maklumat dan data untuk membuat ulasan dan komentar dalam artikel ini. Okey, slide seterusnya. Baiklah, untuk slide seterusnya adalah berkaitan dengan biografi penulis dan pemikirannya. Okey. Dalam artikel ini ada terdapat 3 orang penulis dan saya akan terangkan sedikit tentang penulis, iaitu yang pertama adalah Prof. Dr. Zul Iskandar bin Ramli, dan kelayakan beliau adalah memiliki ijazah kedoktoran PhD. Okey, penulisan beliau adalah 457 buah penulisan dan 136 buah artikel. Untuk penulis kedua adalah Muhammad Syafiq bin Muhammad Ali. Kelayakan merupakan ijazah sarjana pensuratan arkeologi. Okey, penulisan beliau terdapat 53 buah penulisan semuanya. Okey, untuk yang ketiga adalah Muhammad Tirmizi bin Hasni. Kelayakan beliau ialah ijazah sarjana pensuratan arkeologi dan telah menulis 8 buah penulisan kesemuanya. Okey, berkaitan dengan penulisan artikel ini, penulis mengkaji dan menceritakan tentang sejarah yang terjadi di Malaysia, menceritakan tentang agama dan budaya masyarakat Melayu di Malaysia pada zaman yang dahulu. Itu saja. Okey, untuk slide yang seterusnya adalah berkaitan dengan isi kandungan yang terdapat dalam artikel yang diulas. Dalam artikel ini terdapat 7 isi. Yang pertama adalah tentang ringkasan artikel. Yang kedua adalah isu yang dibawa oleh penulis. Yang ketiga, isu yang menarik menurut pandangan pengkaji. Yang keempat, menilai kekuatan, kelemahan dan sumbangan artikel. Yang kelima, kritikan atau ulasan terhadap artikel yang dibuat. Yang keenam, impak penulis artikel. Yang ketujuh, maklumat baru yang diperolehi daripada artikel ini. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang isu-isu ini. Baiklah, untuk slide yang terusnya adalah berkaitan dengan isi 1 dan isi 2. Untuk isi 1 adalah ringkasan artikel dan untuk isi 2 adalah isu yang dibawa dalam artikel. Dalam isi 1, dalam artikel merosotnya pengaruh Hindu-Buddha ini menerangkan tentang sejarah silam yang terjadi di sana. Dalam kajian ini kita dapat tahu tentang agama dan budaya masyarakat Melayu di sana ketika dahulu. Dan seterusnya dalam artikel ini juga menerangkan tentang bagaimana agama Hindu-Buddha boleh merosot dan mengapa Islam terus tersebar luas sedangkan Hindu-Buddha telah awal disebarkan di sana dan mengapa boleh terjadi dalam ringkasan artikel ini. Okey, untuk isu yang dibawa dalam artikel pertama adalah isu yang dibawa oleh pengkaji adalah untuk menerangkan tentang budaya masyarakat Melayu terdahulu di Kedah, tentang bagaimana agama istiadat dan tentang kerajaan mereka. Okey, yang kedua adalah isu yang menerangkan tentang agama Hindu-Buddha yang menjadi agama mereka satu ketika dulu boleh berkurangan penganutnya di sana ketika ini dan Islam ketika ini adalah lebih ramai berbanding dengan agama Hindu-Buddha ini. Okey, itu saja. Baiklah, untuk slide seterusnya adalah berkaitan dengan isi 3 dan isi 4. Isi 3, isu yang menarik bagi pengkaji dan isi 4, menilai kekuatan, kelemahan dan sumbangan artikel. Okey, untuk isi 3. Perkara yang menarik bagi saya sebagai pembaca dan pengkaji ialah tentang agama Islam yang tersebar luas di sana. Serta menerangkan tentang keunikan bagaimana Islam itu boleh tersebar luas di Kedah Tua. Okey, seterusnya adalah menceritakan tentang Islam ini berdasarkan hikayat Merong Mahawangsa dan sangat menarik apabila dibaca. Kajian ini menerangkan bahawa Islam datang dari pedagang dan tersebar bermula dari raja yang masuk Islam. Okey, itu saja. Dan seterusnya untuk isi yang keempat. Dari segi kekuatan kajian ini, dalam kajian ini penulis menggunakan bahasa yang mudah difahami. Jadi, memudahkan untuk pembaca memahami cerita yang hendak disampaikan. Seterusnya, sebagai sumbangan pengkaji menceritakan tentang sesuatu yang benar dan tepat kerana terdapat bukti-bukti bahawa sejarah itu berlaku. Ini membolehkan pembaca mengetahui tentang sejarah yang terjadi. Okey. Dari segi kelemahan pula, terdapat sedikit penggunaan bahasa Inggeris yang sukar difahami. Pembaca menjadi kurang faham kerana tiada penerangan secara terperinci. Itu saja untuk isi 3 dan isi 4.
Isi 5 dan isi 6. Untuk isi 5 ialah kritikan ulasan pengkaji dan isi 6 impak penulis artikel. Untuk isi 5, dalam kajian ini saya amat menyokong tentang penulisan dalam artikel ini. Kerana yang pertama, kajian yang dibuat untuk melihat kemerosotan agama Hindu-Buddha di Kedah Tua. Perkara ini jelas berlaku kerana di sana ramai beragama Islam ketika ini. Okey, yang kedua, saya juga menyokong tentang sejarah yang terjadi di sana kerana setiap kajian yang dilakukan mempunyai bukti yang kukuh sebagai penguat kajian sejarah dalam artikel ini. Sebab dalam penelitian yang dibuat mempunyai bukti-bukti yang kukuh. So, isi 6 pula adalah impak penulisan artikel. Impak yang saya peroleh daripada ulasan artikel ini adalah dari segi pengetahuan. Saya telah mendapat banyak maklumat dan pengetahuan hasil dari kajian dan pembacaan artikel ini. Ini kerana kajian yang dilakukan merupakan sejarah dan saya dapat mengetahui sejarah orang Melayu dari segi budaya, adat istiadat dan serta agama mereka. Seterusnya adalah perkara ini telah memberikan saya pengetahuan baru sebagai ilmu pengetahuan dan menjadikan saya lebih minat dalam hal-hal sejarah kerana sejarah yang diceritakan merupakan sejarah-sejarah lalu kita dan sebagai mana kita perlu tahu dan dari mana asal-usul kita sebenarnya. Okey. Itu saja untuk isi 5 dan isi 6. Baiklah, seterusnya adalah berkaitan dengan isi 7, iaitu maklumat baru yang diperolehi daripada artikel, dan isi 7 ni merupakan maklumat yang terakhir dan isi yang ketujuh dan isi yang terakhir. Terdapat banyak maklumat baru yang saya perolehi daripada pembacaan artikel saya. Antaranya ialah yang pertama, mendapat tahu tentang budaya masyarakat Melayu terdahulu. Yang kedua, mengetahui tentang sejarah yang terjadi di Kedah Tua ketika dahulu. Yang ketiga, mengetahui asal-usul kedatangan Islam dan bagaimana Islam boleh tersebar luas ketika itu. Okey, seterusnya, mengetahui bagaimana agama Hindu-Buddha boleh merosot dan berkurangan di sana walaupun ketika itu agama Hindu-Buddha ini adalah agama yang paling awal di sana. Okey. Seterusnya adalah dapat mengenali asal-usul penggunaan raja dan istiadat raja yang digunakan sehingga kini. Kita dapat tengok pada masa kini penggunaan warna kuning, istiadat, nama raja, nama sultan digunakan. Sebenarnya ada sejarah-sejarah yang berlaku sebab nama-nama itu digunakan. Okey. Itu saja untuk isi 7 dan merupakan isi yang terakhir. Untuk slide yang terakhir iaitu cadangan dan kesimpulan. Untuk cadangan dari sudut penulisan, pekaji boleh memperbanyakkan lagi gambar-gambar dalam kajian untuk menarik minat pembaca kerana dapat melihat bukti melalui gambar. Okey, seterusnya cadangan dari sudut bahasa pula. Pekaji perlulah memberikan penerangan secara terperinci supaya dapat memudahkan pembaca memahami maksud yang ingin disampaikan. Okey, untuk kesimpulannya, pekaji telah mengkaji artikel ini dan memutuskan bahawa artikel ini amat berguna dan sangat memberikan maklumat kerana boleh membantu untuk pembaca atau pengaji mendapat tahu sejarah-sejarah yang pernah terjadi. Oleh itu, pembaca yang membaca artikel ini secara tidak langsung akan dapat ilmu pengetahuan yang baru. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar tentang ulasan artikel ini. Semoga dapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.